السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin, muslimat, hadirin mukminin, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Syukur alhamdulillah kita dapat sekali lagi pada malam ini meneruskan kuliah dan kelas pengajian kita berhubung dengan perkara-perkara yang berkaitan dan bersangkutan dengan soal kehidupan akhirat, kematian dan juga kesudahan yang akan kita lalui apabila kita dibangkitkan semula. At-tadhkirah bi ahwalil mauta wa umuril akhirah. Peringatan untuk kita yang akan bertemu dengan kematian dan apa yang akan kita lalui dan kita tempuh selepas daripada kematian. Sebab itu tuan-tuan, apabila ada seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bertanya kepada baginda Nabi, bilakah terjadinya kiamat? Matas sa'ah, bila akan berlakunya kiamat? Soalan ini tidak dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab pertanyaan yang sama diajukan oleh Jibril alaihi salam apabila Jibril datang bertemu dengan Nabi di hadapan para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Jibril melontarkan satu persoalan. Apabila ditanya kepada Nabi, akhbirni anis sa'ah, beritahu kepada aku bilakah kiamat? Soalan itu dijawab oleh Nabi, mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Adapun mas'ul yang ditanya merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ul yang diajukan soalan kepadanya, yang ditanyakan kepadanya, dan orang yang bertanya as-sa'il merujuk kepada Jibril, kedua-duanya tidak mengetahui tentang bilakah kiamat. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu respon yang sepatutnya mengingatkan kita semua, terutama sekali bagi kita yang membaca berkaitan dengan urusan akhirat. Apabila Nabi ditanya bilakah kiamat, Nabi kata ma'adatta laha. Nabi memulangkan soalan itu dengan satu lagi soalan yang mungkin penting untuk difikirkan. Nabi kata, apa yang a'dadta laha, apa yang telah engkau persiapkan untuk bertemu dengan hari kiamat tersebut? Persoalan ini lebih utama dan lebih penting untuk kita jawab.
daripada kita mengetahui bila kiamat. Seperti satu orang mungkin dia bertanya bila mati. Kalaupun kita mengetahui tarikhnya secara tepat, bila kita akan mati itu pun bila kiamat, diberitahu secara jelas, dia tidak memberikan apa-apa faedah lah kepada kita secara besar, ya. Sebab jawapan Nabi itu menunjukkan yang pentingnya persediaan sebelum daripada kamu berhadapan dengan hari kiamat. Jadi ini soalan yang sepatutnya saya dan tuan-tuan kita timbulkan dalam kehidupan kita. Kita timbulkan dalam kehidupan kita, kita tanya seperti yang Nabi SAW tanya kepada lelaki tersebut, apa yang kau persiapkan untuk bertemu dengan kiamat. Sebab itu, apa yang akan kita bincang pada malam ini tuan-tuan, yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau membincangkan tentang satu topik yang berkait langsung dengan diri kita, iaitu perkara pertama yang akan dihisap dan diselesaikan urusannya pada hari akhirat. Ini berdasarkan kepada beberapa hadis yang boleh kita lihat dalam riwayat An-Nasa'i umpamanya, juga diriwayatkan di dalam riwayat Muslim, juga disebut di dalam riwayat-riwayat yang lain yang sahih tentang Nabi SAW menyatakan kepada kita untuk sama-sama kita bersedia. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abd as-salah wa awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara pertama yang akan dihitung, diperiksa oleh Allah Azza wa Jal sebelum Allah melihat amalan-amalan yang lain daripada hambanya, as-salah, iaitu berhubung dengan salat. Wa awwalu ma yuqda bainan nas, dan perkara pertama yang akan dihakimi dan diputuskan, diselesaikan di antara manusia, fid dima, di dalam urusan yang berkaitan dengan darah. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Nabi SAW menyatakan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ni, perkara pertama yang akan dihisap, artinya diperiksa, ditanya, disoal oleh Allah Azza wa Jal kepada hambanya, ialah salat. Manakala perkara yang akan diputuskan pengadilannya di antara manusia, pertikaian yang berlaku di antara manusia, ialah di dalam soal yang berhubung dengan dima, dengan darah, berkaitan dengan soal darah. Ini kita akan uras apa maksud darah di sini. Baik, kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengulas hadis ini dalam kitab dia Fathul Bari. Allah Azza wa Jal menyebut tentang diperiksanya amalan yang pertama ialah salat. Ia merujuk kepada urusan di antara hamba dengan Tuhannya. Salat ni dia urusan kita dengan Allah, hak kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah.
Kemudian kata Al-Hafidh, manakala apa yang berlaku di antara manusia ialah dalam soal darah. Jadi dia ada dua bahagian. Kalau kita tanya perkara pertama yang berhubung antara urusan kita dengan Allah, yang Allah akan tengok, salat. Yang ni hak kita dengan Allah. Kalau kita meninggalkan salat, dosa itu ialah antara kita dengan Allah. Dia tidak berkait dengan orang lain. Jadi kalau urusan yang berhubung langsung antara kita dengan Allah, yang akan diselesaikan esok pada hari kiamat, salat. Sebab itu salat ni dia jadi tiang. Kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, Ibn Al-Qayyim rahimahullah, dia kata apa? Dia kata orang yang apabila dia meninggalkan salat, keseluruhan amalan dia tidak dipandang di sisi Tuhan. Kata Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim rahimahullah, dia kata apa? Dia kata satu orang yang apabila dia meninggalkan salat, nanti kita akan tengok dalam riwayat-riwayat yang lain, yang mana Nabi SAW menyatakan apabila Allah melihat kepada salat, barulah Allah melihat kepada amalan-amalan yang lain. Ibn Qayyim kata kalau salat itu tidak ditunaikan dan ditegakkan, maka keseluruhan amalan yang lain tidak dipandang di sisi Allah. Sebab itu kita tak boleh terima orang kata dia ni baik, cuma dia tak sembahyang. Dia ni masalah dia tak salat dia. Tapi dari sudut perangai dia, dari sudut percakapan dia, dari sudut hubungan dia dengan manusia, daripada sudut pergaulan dia bagus, Ustaz. Macam mana kita nak kata satu orang bagus, sedangkan urusan yang pertama yang bersangkutan dengan hak Allah, dia tak boleh jaga. Tak boleh, nanti kita akan tengok. Dan lebih pelik, dalam isu yang saban tahun kita bincang seolah-olah tak ada kesudahan. Orang yang mendiri, orang yang menunaikan puasa, tapi dia tak mendirikan salat. Orang yang boleh puasa, tapi dia tak salat. Yang ni ada jawapan yang disebut oleh para ulama, macam mana kes seperti ini boleh berlaku. Baik. Kemudian tuan-tuan, di kalangan para ulama, mereka juga berbeza pandangan antara salat dengan isu darah. Darah ni merujuk kepada seseorang itu bunuh orang lain tanpa hak. Nabi SAW apabila ditanya tentang dosa yang besar, al-isyraku billah, menyengutukan Allah, mensyirikkan Allah. Yang kedua, wa qatlun nafsul lati, membunuh satu jiwa yang mana dia tidak halal untuk ditumpahkan. Artinya dosa membunuh ni dia duduk nombor 2 dalam sebahagian hadis sebagai dosa yang paling besar. Termasuk di kalangan para ulama, dia kata bunuh diri ataupun bunuh jiwa kita sendiri pun termasuk dalam dosa ni. Pertama, kita tak boleh bunuh orang. Yang kedua, kita tak boleh membunuh diri kita sendiri. Sebab itu ada riwayat hadis, satu orang sahabat dia musafir, kemudian dia junub, dia berhadas, dia kena mandi wajib. Tapi masa kejadian tu berlaku musim sejuk, jadi dia tak mandi, dia tayamum. Sahabat kata, "Hei,
Hang mandi tak mandi wajib? Dia kata tak, tayamum. Bila cerita ni diangkat kepada Nabi SAW, orang cerita kata dia tak mandi wajib, dia tayamum. Nabi kata pasal apa hang buat macam tu? Dia kata Allah sebut dalam Quran, wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri-diri kamu, Allah sayang pada kamu. Jadi kalau aku ambil wudu atau aku mandi sejuk, nanti aku mati. Nabi dengar jawapan dia, Nabi tergelak. Nabi kata betul lah, demikian agama. Allah tak bagi kita mencederakan diri kita. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu. Jangan kamu sengaja mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan, membuat sesuatu yang boleh memudaratkan diri kamu. Dalam hadis yang kita selalu dengar, la darar wala dirar. Kita tak boleh memudaratkan, sama ada diri kita ataupun kita memudaratkan orang lain. Kita tak boleh membahayakan diri kita. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang dalam sebahagian perkara yang ekstrim, yang boleh memberikan mudarat, agama tak bagi. Kedua, soal bunuh diri kan. Yang kedua, agama juga tak benarkan kita bunuh orang. Dalam erti kata, kita tak boleh duk tak duk, pergi duk katok siapa-siapa. Termasuk dalam perbincangan di kalangan para ulama, kita tak boleh bunuh anak kerana kita takut kepada kemiskinan. Quran kata wala taqtulu auladakum, jangan bunuh anak-anak kamu kerana takut kemiskinan. Dalam hadis Nabi kata jangan bunuh anak-anak kamu kerana takut dia makan daripada pinggan kamu. Sebab itu dalam Islam soal abortion, pengguguran ni, ada disiplin yang ketat. Kita tak boleh sewenang-wenangnya. Hatta di kalangan para fuqaha, bila kita scan anak tu cacat, dibincangkan oleh para fuqaha, anak tu umpamanya syndrome Down. Kerana orang yang syndrome Down yang ni kita boleh trace dalam kandungan lagi, kita boleh tahu syndrome Down. Dulu orang bincang tentang Zika. Adakah bayi janin yang confirm syndrome Down, yang ada penyakit yang boleh dikesan, kalau dia lahir dia tidak sempurna, cacat, adakah boleh digugurkan? Majoriti para ulama kata tak boleh. Alasan tu tak boleh dijadikan sebab untuk membunuh budak tersebut. Apabila dia telah sampai pada usia, dia ditiupkan roh. Apatah lagi tindakan ekstrim, pergi bom, bunuh diri. Tak ada mana-mana nas yang membenarkan tindakan tersebut. Kita kena ingat satu kaedah, kita tak boleh ubah mungkar dengan benda yang mungkar. Sebagai contoh, dalam Perlis ni ada kelab malam, ada kedai judi, tu mungkar. Kedai judi, kelab malam, mungkar. Jadi macam mana kita nak pergi ubah? Bom, bakar, haram. Sebab apa? Perbuatan yang kita nak buat itu pun mungkar. Kita tak boleh ubah, cegah mungkar dengan benda yang mungkar. Satu orang kita nampak duk berdua-duaan, boleh kita pergi sakai dia? Tak boleh. Pasal tindakan hang tu pun mungkar. Sebab itu agama ada disiplin. Kita bom, mati dia. Sedangkan orang yang buat dosa besar, di sisi ahli sunnah, mereka bukan kafir. Orang yang main judi, orang yang minum arak, orang yang pergi kelab malam, semua tu, di sisi ahli sunnah, mereka tu kalau Muslim, Muslim fasik. Tak ada sebab kita nak boleh bunuh dia. Maka sebab itu tuan-tuan, dalam hal ini pasal itu, anak-anak yang dibunuh ketika jahiliah akan dibangkitkan oleh Allah
untuk dia tanya mak ayah dia, bi ayyi dzambin qutilat, di atas dosa apa kami ditanam dan dibunuh. Besar Jadi hal yang seumpama dengan ini patut diberikan perhatian. Kemudian tuan-tuan, tak apa, nanti saya akan ulas lagi isu kita bunuh diri, kita bunuh orang dan sebagainya. Wa zawahir al-ahadith dalah ala anna alladhi yaqa'u awalan al-muhasabatu ala huquqillahi ta'ala qabla huquqil ibad. Wa zawahirul ahadith, secara zahirnya hadis-hadis yang ada ini menunjukkan apa? Di antara hak Allah dengan hak manusia, didahulukan hak Allah, kemudian barulah diselesaikan hak manusia. Jadi tuan-tuan, sikit saya nak ulaslah untuk kita nak faham dengan lebih elok. Dosa ataupun kesalahan yang dilakukan oleh manusia ni, bila kita tengok dalil-dalil yang ada, memang tak boleh kita tolak dan nafikan bahawa hak ataupun kesalahan yang dilakukan oleh seseorang itu ada beza antara kesalahan yang dia berurusan dengan Allah dengan kesalahan yang dia berhubung dengan sesama manusia. Jadi perkara yang tidak bersangkutan dengan orang ramai, yang tidak ada kaitan dengan hak orang, kita tak boleh masuk campur. Kita tak boleh masuk campur. Itu dosa dia dengan Allah, dia urus. Yang kita disuruh al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dosa yang bila dia buat ada kaitan kesan dia kepada sesama manusia. Yang ni kita kena cegah. Agama beza kan? Satu orang tak sembahyang, itu urusan dia dengan Allah. Macam mana dia nak selesai? Dia taubat. Tapi pemerintah boleh ambil tindakan lah untuk nak mendidik dia, nak apa semua, itu urusan dia. Tapi yang tu antara dia dengan Allah. Minum arak, ada dosa dia dengan Allah dan ada dosa dia sesama manusia. Apabila dia minum arak, yang tu urusan dia dengan Allah lah. Tapi apabila dia mabuk, dia pergi bawa kereta langgar orang apa semua, yang tu berkaitan dengan sesama manusia. Jadi bila kita boleh beza benda ni, ada benda yang kita bertaubat kita dengan Allah, seperti yang disebut oleh An-Nawawi rahimahullah. Nawawi kata, bila satu orang buat dosa, dia insaf, tinggalkan dosa itu, dia berazam untuk tak buat balik dosa itu, maka dosa itu dianggap selesai. Dosa yang macam mana ni? Dosa yang berhubung dengan dia dan Allah, pribadi ya, tak berkaitan dengan orang. Tapi kata An-Nawawi juga, apabila dosa itu tata'allaq bil adamin, ada kaitan dengan manusia, maka dia tak cukup sekadar 3 perkara tadi. Dia tak boleh dia pergi ambil hak orang, atau dia pergi buat orang, astagfirullah, tak memadai. An-Nawawi kata, hendaklah dia menyelesaikan urusan itu dengan orang lain, dengan orang yang dia buat tadi. Maka yang ni kita panggil hak sesama manusia. Baik, okey. Jadi bila satu orang mai dekat kita, dia tanya kita tentang satu orang fulan. Contohnya dia mari, dia tanya macam mana pandangan hang pada dia ni. Kita hanya boleh tajrih, kita hanya boleh sebut keburukan dia, yang mana keburukan itu berkaitan dengan orang ramai, yang ada sangkut paut dengan orang ramai, kita sebut. Kita kata dia ni, pada pandangan aku buruk dia ni macam ni.
yang mana perbuatan itu ada kaitan dengan orang. Tapi dosa aib dia, aib peribadi dia. Pasal itu tuan-tuan, saya bukan nak sokong atau bukan saya nak kempen, tapi perempuan yang tak pakai tudung itu ialah aib dosa dia dengan Tuhan yang tidak ada kaitan dengan kita. Dia taubat, istighfar kepada Allah, dia pakai tudung, selesai. Satu orang tak sembahyang, dia istighfar, dia taubat, dia salat, dia jaga salat dia lepas tu, selesai. Satu orang minum arak ke berjudi yang tak ada kaitan dengan orang, antara dosa dia dengan Allah, dia istighfar, dia bertaubat, dia berhenti, dia berubah, selesai. Pasal benda tu tak bersangkutan dengan kita. Cuma kalau kita duk bubuh tenyeh dia ke atas pula, yang tu kita dengan dia. Ini satu benda mungkin kita boleh ingatkan balik. Kemudian tuan-tuan, baik, berikutnya Nabi SAW sebut juga tentang dihisapnya pertama amalan salat, seperti mana datang dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Lepas tu kalau orang tanya, dia kata tu yang menari tu dosa dia dengan Allah Ta'ala, kenapa kita pergi tegur? Kenapa kita pergi tegur? Pasal dia buat benda tu di khalayak. Dia buat benda tu di khalayak. Dia menunjukkan contoh yang buruk di hadapan masyarakat. Tidakkan itu yang mana orang lain boleh buat. Bila mungkar itu berlaku depan kita, maka kita kena cegah. Ini kadang-kadang orang kita dia sensitif. Dia kata, kenapa tak pergi tegur berdua dengan dia? Kenapa tak WhatsApp dia? Kenapa tak telefon dia? Kenapa tak pergi rumah dia? Sebab dia sebut benda itu di hadapan orang, di khalayak ramai. Dia cakap itu secara terbuka. Kalau kita pergi tegur berdua, dia perbetul antara kita dengan kita berdua, ya, ramai yang dengar tu macam mana mereka nak tahu? Sebab itu dalam Quran kata, orang yang apabila dia cakap, dia bagi tahu benda yang salah, dia ajar benda yang sesat, tak cukup dengan dia bagi tahu saya dulu silap, saya minta maaf. Tak, dia kena kata benda tu salah. Illal ladzina tabu. Dia ada 3 benda. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Quran kata, siapa-siapa yang mengajak, menyeru, mengajar, menjadi contoh kepada kesesatan orang lain, dia ajak, dia buat, orang lain ikut, dia kena buat 3 benda nak selesai. Illal ladzina tabu, pertama dia kena bertaubat, wa aslahu wa bayyanu, dia kena perbetul dan dia kena jelaskan. Quran kata, wa aslahu wa bayyanu. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Dia kena bertaubat, dia kena perelok balik apa yang dia buat itu, dan dia kena jelaskan balik kesesatan yang dia buat, supaya orang yang dengar tu boleh perbetul balik apa yang dia kata. Berat tu. Sebab itu orang yang mengajar kepada kesesatan, dia kena habaq yang saya cakap tu salah, tak betul, hadis tu palsu, hadis tu tak betul. Jadi siapa yang duk amal benda tu, tolong berhenti, tarik balik, saya taubat. Orang dengar baru selesai. Dia tak boleh kata, minta maaf lah Syekh, ana tersilap, ana minta maaf lah, ana tak ulang balik dalam ceramah ana. Kenapa entah nak habaq kat ana? Puluhan ribu dengar. Berapa ramai orang share, kongsi perkataan tu. Entah habaq kat ana seorang, ana tahulah kata entah salah, yang dengar. Sebab itu bahaya. Medium Facebook ke TikTok ke, jutaan orang tengok. Maka kita kena buat secara terbuka. Ini bukan soal peribadi, ini bukan soal kita berkelahi dua, ini bukan soal kita berbalah dua. Ini soal kenyataan itu dipercayai, ditonton, diamalkan, diikuti oleh orang ramai.
maka anda sebagai orang yang bercakap, yang mengajar, yang bagi tahu hadis palsu tu, kenapa betul balik? Baru selesai. Dia bukan boleh main dua-dua. Ana pun silap, minta maaf lah, ana pun tak cek hari tu. Tak. Bukan masalah hari tu ke masalah hari ni, masalah orang dengar, orang amal. Itu berat. Hadirin mukminin. Baik. Kemudian kita sambung. Dia kata dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abd yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Amalan pertama yang akan dihisab, yang ni tajuk yang Qurtubi bawa, pada hari kiamat nanti daripada amalan manusia ialah salatnya. Jika baik saluhat, jika baik salatnya, maka aflaha, berjayalah dan selamatlah orang yang salat tersebut. Kemudian Nabi sambung, wa in fasadat, jika rosak dan buruk salat yang didirikan itu, faqad khaba wa khasira, maka rugi dan binasalah orang tersebut. Kemudian dalam hadis itu kata lagi, fa in intaqasa min faridatihi syai'un qala rabbu azza wa jal, jika kurang dan cacat daripada salat fardunya sesuatu, maka berfirmanlah Allah azza wa jal, unzuru hal li 'abdi min tatawwu' fayukammal biha man taqasa min al-fariḍah. Jika ada amalan salat sunat yang dilakukan oleh hamba-Ku, maka sempurnakanlah apa yang kurang daripada yang fardu. Thumma yakunu sa'iru 'amalih 'ala dhalik, dan demikianlah amalan-amalan yang lain. Nampak? Itu hadis yang menyebut tentang amalan pertama salat. Cuma dalam hadis tu dia ada rahmat sikit. Rahmat nah, apa dia? Kalau rosak, sekali lagi kita akan tengok apa makna rosak dalam hadis tu. Allah Azza wa Jal telah memberikan suatu keluasan dengan mengambil kira semayang sunat dia. Pasal itu dia kata hal min tatawwu', adakah dia buat semayang sunat? Adakah dia melakukan semayang sunat? Di kalangan fuqaha, sunat di sini merujuk kepada rawatib. Walaupun ada banyak pendapat, tapi pendapat yang kuat yang kita rasa munasabahnya, pendapat yang kata semayang rawatib. Ada dia buat semayang rawatib qabliyah ke ba'diyah ke? Ada. Kalau ada, fayukammala, ambil semayang yang rawatib tu, pergi yukammala, pergi sempurnakan yang kurang tadi. Di situ peranan semayang sunat. Okey? Tapi kalau dia rasa kemas, dia rasa lengkap, dia rasa terbaik, dia rasa cukup, dia tak payahlah semayang sunat. Kan? Full mark. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Macam mana? 100. Betul? Aku balik dulu. Aku tengok 60 lah. 60 tu pun 59 pi 60. Hampir semayang sunat. Kau boleh tambah lagi 10 doh. No. Hakikat diri kita bila kita dirikan salat, pergerakan kita sama. Bacaan kita barangkali sama ikut imam. Salam pun sama. Tapi mari tang khusyuk, tang ruh salat, yang ni tak sama. Siapa yang tahu? Tak ada siapa tahu. Zahirnya orang boleh nampak kata Allahu Akbar, pergerakan kita tertib, tani, elok. Tapi zahir yang tahu hakikat khusyuk, ruh, khudu', semayang kita tu, nilai tu, kita yang tahu.
Pasal itu bila Quran kata inna salata, bila Quran kata salat, tanha, menghalang, mencegah orang yang mendirikannya, pelaku tu, daripada benda yang mungkar. Salat yang sempurna. Sebab itu kata para ulama, kalau salat tu tak ada function, kalau salat tu tak mampu mencegah kita duk siapa tu juga, bahkan teruk lebih pada tu, salat itu bermasalah. Kita mungkin boleh masuk pergi belajar fik salat, sifat salat, klinik salat, penghayatan salat, tapi akhirnya dia balik pada diri kita sendiri. Dan tuan-tuan, saja saya nak sembang malam ni, kita boleh faham makna khusyuk ni macam mana. La dunia telefon. Kita ada telefon, tuan-tuan ada telefon. Bila kita tengok telefon kita khusyuk tak? Khusyuk tak? Allah, habis meta. Orang lalu tak perasan, orang bercakap dengan kita pun kita tak perasan. Suap apa ke mulut pun dia tak tahu lah. Bini dia kata, abang sampai belacan. Astagfirullah, wa anta abang. Pasal itu tuan-tuan, nak describe khusyuk ni mudah lah. Mudah. Iaitu keadaan satu orang dia tengok telefon dia, yang tu khusyuk. Dia tenggelam. Sebab itu kita baca, bila kita dunia Allah ni kita mungkin boleh faham sikit. Ada di kalangan sahabat yang salat, burung boleh mai duduk atas kepala dia. Artinya burung pun tak tahu orang ke tiang, tegak, kerah, pegun. Kita tuan-tuan bukan burung mai duduk bertenggek, yang duk ada pun lari, punya melisah. Mayan. Sok siap kan. Dipanah, beberapa panah kan, boleh salat. Macam satu orang dia tengok telefon, dia tenggelam dalam dunia lain, sehingga apa yang berlaku di sekitar dia tak perasan. Itu khusyuk. Boleh tak kita bawa the same feeling ke dalam salat kita? Okey, untuk nak jawab benda tu, kita kena jawab soalan ni. Apa pasal kita boleh khusyuk dengan telefon? Ni tuan-tuan kena jawab jujur. Macam mana kita boleh pergi khusyuk dengan telefon? Satu orang, okey, kalau tuan-tuan tak boleh tang telefon tu, tengok bola. Kita tengok bola. Khusyuk? Oh, kita mesti khusyuk. Fokus. Satu orang, okey, telefon tadi, okey, tengok bola ke whatever lah, hobi, mengai ke apa ke, saya tak tahu tuan-tuan setuju tak setuju. Satu orang akan lahir khusyuk apabila dia seronok dan enjoy aktiviti itu. Ini jawapan dia. Macam mana satu orang boleh ta'assub, boleh tengok telefon sampai tak sedar mana, boleh tengok TV tak sedar mana, boleh mengai sampai tak sedar mana. Perasaan khusyuk itu apabila dia menikmati perkara yang dia buat itu. Satu orang yang dia tak boleh enjoy, dia nikmat kepada sembahyang dia tak akan jumpa apa yang dikatakan khusyuk. Dan bila kita tak khusyuk, bila kita tak dapat khusyuk ni, bukan boleh buat kursus nak khusyuk. Dia perasaan. Dia main sendiri. Dan Allah kata tuan-tuan, satu orang yang apabila dia mendirikan salat kerana dia terpaksa, bukan di atas khusyuk, dia akan rasa berat sembahyang tu. Pasal itu tuan-tuan, orang munafik, Quran kata waqumu ilas salah kumu kusala. Mereka rasa kusala. Kaslan, malas. Kusala, balok.
2 kali 3 kali malah. Pasal itu satu orang Nabi kata, Nabi sebut kat sahabat, arihna bis salah, Bilal, rehatkan kami dengan salat. Tapi kita hari ini, termasuk saya dan sesiapa sahaja yang mengalami perasaan yang sama, kita bukan rehat dengan salat, tapi beban apabila kita buat salat. Kita tak rasa nikmat, kita tak rasa manis. Sebab itulah Quran kata, bila orang tak khusyuk, dia semayang, dia rasa berat, dia rasa malas. Quran kata apa? Ista'inu bis sabri was salah wa innaha, salat tu lakabiratun, dia satu benda yang berat. Bukan kita kata, Quran kata. Berhati-hati tuan-tuan. Satu orang akan rasa semayang dia berat. Memang kita rasa terpaksa, kita rasa susah, kita rasa payah. Tapi Quran kata illal ladzina, kecuali wa innaha lakabiratun, kecuali Quran kata alal khashi'in, orang-orang yang khusyuk saja yang tak rasa berat. Itu Quran sebut suratul Baqarah. Baik, tak apa, yang tu selingan ya. Baik, kita sambung. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Nabi kata, inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawmal qiyamah min a'malihim as-salah. Satu orang apabila dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat, min a'malihim, daripada amalan-amalan yang banyak dia buat itu, pertama yang Tuhan akan buka tajuknya as-salah. Yaqulu rabbuna jalla wa az, kemudian Allah jalla wa az sebut lil malaikatihi, kepada malaikat dia, wa huwa a'lam, dia kata tengoklah salat yang dilakukan oleh hamba-Ku, atammaha am naqasaha, sama ada salat yang dia lakukan itu sempurna ataupun cacat. Fa in kanat tammah, sekiranya salat yang dia lakukan itu sempurna, kutibat lahu tammah, tulis baginya pahala penuh. Wa in kana intaqasa minha syai'a, jika kurang daripada apa yang dia lakukan itu, cacat semayang dia, unzuru hal li 'abdi min tatawwu', tengok adakah dia melakukan amalan sunat. Jika ada baginya, fa in kana lahu tatawwu', jika ada dia melakukan salat sunat yang lain, atimmu li 'abdi faridatahu, maka ambil dan sempurnakanlah yang kurang daripada wajib tadi. Thumma tu'khadul a'mal ala dhakum, lakukanlah amalan yang lain pun macam tu juga. Itu besarnya semayang sunat yang kita tak boleh tinggal di dalam kehidupan kita. Baik, hadirin mukminin. Kemudian kata para ulama, yang dimaksudkan dengan wa in fasadat, kalau rosak, yakni bi allam tuadda au uddiyat ghaira sahihah au ghaira maqbulatin, yang dikatakan rosak seperti mana yang disebut oleh Mula Ali Qari dalam kitab dia Mirqatul Mafatih. Dia kata yang dimaksudkan dengan rosak iaitu seseorang itu menunaikan salat dalam keadaan tidak sah, tak sah, ghaira maqbulah, ditolak. Itu maksud rosak. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, seperti yang disebut oleh sebahagian ulama, dia kata yang dimaksudkan dengan rosak itu ialah yang tidak sempurna rukuknya, yang tidak sempurna sujudnya, yang tidak sempurna khusyuknya, yang tidak sempurna tumakninahnya, yang tidak sempurna taharahnya, dan tidak sempurna waktu yang ditunaikan. Dia banyak sudut. Maksud rosak tu boleh kita fahami dia sujud dalam keadaan yang tidak disuruh,
khusyuknya tidak wujud, lingkup tok makninah dia, taharah dia permulaan kepada salat itu tidak sempurna, dan dia melakukan bukan pada waktunya. Dia banyak. Maka yang ni dimaksudkan dengan semayang yang rosak tadi. Kan? Sebahagian ulama kata lagi, antaranya Al-Iraqi, kata dia, yuhtamalu an yurada bihi man taqasa min furudiha wa syurutiha, wa yuhtamalu an yurada ma taraka min al-faraid. Dia kata boleh juga kita faham yang dikatakan cacat dan rosak itu boleh dipahami dengan maksud kurang daripada amalan-amalan fardu, kurang daripada syaratnya. Maksudnya ditunaikan tidak pada kesempurnaan yang terbaik. Jadi maksudnya cacat ni banyak sudut lah. Jadi siapa yang, sebab itu kita kata tadi, Ibnul Qayyim kata, siapa yang rosak salat dia, amalan lain Tuhan tak tengok. Ini juga yang kita baca dalam hadis yang Nabi kata, siapa yang tinggal semayang asar, batallah segala amalannya. Siapa yang tinggal semayang asar ni, batal amalan dia, asar. Di atas dua makna. Satu, sebahagian ulama kata, siapa yang tinggal asar, murtad. Bila murtad, habis segala amalan dia, musnah. Itu qaul yang pertama. Pandangan yang kedua kata, siapa yang tinggal salat asar, batal amalan dia, merujuk kepada keseluruhan amalan pada hari tersebut. Nak habaq apa? Salat yang kita tinggalkan bukan sahaja merosakkan semayang tu, tapi sair amal, seluruh amalan kita hari itu Jahannam. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang kita bincang pada malam ni dan manfaat. Saya bagi laluan kepada azan. Sekali lagi saya buat kesimpulan dan kita tangguh kelas insya-Allah taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
Baik, okey. Hadirin mukminin. Kemudian kita tengok juga sikit lagi berkaitan dengan keutamaan salat dan amalan pertama yang disebut oleh para ulama. Okey. Satu poin yang saya rasa penting untuk kita kongsi sama-sama. Dalam keseluruhan ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, boleh dilakukan oleh orang lain. Faham tak? Baik, kita ambil nombor satu, haji. Wajib tak? Wajib. Haji ni wajib, rukun Islam. Kalau kita tak buat, boleh tak orang lain buat untuk kita? Jawapannya boleh. Tak ada khilaf di kalangan para ulama tentang bolehnya kita menghajikan orang lain berdasarkan hadis Syubramah. Hadis Syubramah. Tuan-tuan, dalam hal ini boleh tengok hadis Syubramah. Okey? Yang mana Nabi SAW membenarkan sahabat untuk menunaikan haji bagi orang yang dah meninggal dunia. Kalau tuan-tuan mati, keluarga tuan-tuan nak buat haji, menghajikan tuan-tuan, boleh. Okey? Boleh. Okey? Dengan syarat-syaratnya lah. Selesai tajuk tu. Okey? Zakat. Tuan-tuan tak bayar masa hidup. Zakat tak bayar masa hidup. Anak tuan-tuan tahu. Kata tuan-tuan ada ni kes, berapa kes yang kita jumpa sendiri yang mak dia tak bayar zakat emas. Tak bayar zakat simpanan, tak tahu, tak ada pendedahan. Duk ingat kata tak wajib, banyak. Pertama yang tak tahu kata kena bayar. Yang kedua dia bayar ikut suka. Dia tak pernah pi timbang. Dia kata saya rasa 300, saya pergi bagi 300. Tahu mana 300? Saya rasalah. Kalau 6, gina. Kalau 600. Jadi macam mana? Tak cukup. Jadi pendek kata, hak mana yang tak ditunaikan, tak dilunaskan, tak diselesaikan, tak dibayar oleh mak ayah atau whatever lah, laki kita, bini kita ke, kita tahu dia tak bayar, kita mau kira backdated daripada tarikh yang kita tahu tu. Ambil daripada duit yang dia tinggal tu, duit si mati tu. Berapa mak kita tak bayar zakat emas ni? Hantar lama mana dia tak bayar? Kira ada. Okey, kita tolong pi bayar zakat dia yang dia tak bayar. Boleh atau tidak? Tak ada khilaf. Memang kena bayar. Sebab zakat hutang dia dengan Allah Ta'ala. Hutang dia dengan Allah Ta'ala. Dalil cukup banyak yang kata kita kena pergi selesai zakat. Okey, puasa. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh puasa? Boleh. Satu orang mari, dia kata mak dia ada puasa, kemudian mak dia mati, tak ada nak puasa. Boleh tak dia nak tolong puasa untuk mak dia? Untuk mak dia. Nabi kata boleh. Nabi kata siapa-siapa yang dia ada puasa yang tak selesai, maka bolehlah dipuasakan oleh walinya. Bahkan ada kaul kata kalau wali tu pun ada tak ada anak perhabis hak dia kediri, boleh bayar fidyah. Fidyah puasa. Dia kata mak, di sisi fuqaha dia ada bincang puasa yang kena ganti itu, adakah dia merujuk kepada nazar. Contoh macam ni, mak ni kalau kata lega sakit lutut ni, mak nak puasa 3 hari. Lega operation tu, lega. Mak dia pun kata lega. Puasa hari pertama, hari kedua lega terus. Lega terus. Dengan lutut-lutut dengan dia lega. Dan 2 hari mati. Oi, mak itu kata 3 kan. Ni mati dah tak dan hari ketiga. Wajib tu pasal nazar. Nazar mewajibkan amalan yang asalnya
Apa makna nazar? Mewajibkan amalan yang asalnya sunat. Itu nazar. Pasal itu kita tak boleh nazar. Kalau saya dapat kerja ni ustaz, saya akan mayang Jumaat. Kalau hang tak dapat, dah. Orang tak nazar lagu tu cerdik. Kalau depa nak nazar ni menang bola ni. Kan? Azar macam-macam nazar ni. Orang lain yang menang, orang lain yang piduk nazar ni kalut apa? Kan? Lepas tu mereka duduk timbul. Mereka kata, kalau saya nak sokong Perancis ni, macam mana ustaz? Awak? Mereka kata, kita kena sokong Maghribi. Maghribi Islam. Kalau sokong Perancis, jadi guna. Sekarang Perancis, Maghribi pun tak ada. Asak pun tak ada. Kita nak sokong apa? Saya, pasal apa? Benda bola, benda dunia yang nak pergi rawit dengan agama ni, pasal apa? Benda yang tak ada kaitan dengan agama, bola ya. Yang kita pun semangat menyokong Maghribi. Kemenangan Maghribi adalah kemenangan Islam. Tu dia. Ni dia kalah. Boleh kita kata kekalahan Maghribi adalah kekalahan Islam. Ni sudahlah. Daripada parti nak rawit ke Islam, daripada NGO nak rawit ke Islam, daripada apa semua, Islam tak diwakili oleh parti, Islam tak diwakili oleh NGO, Islam tak diwakili oleh pasukan bola. Islam adalah Islam. Kita tak ada pasukan bola, kita tak ada parti, kita tak ada. Islam, Allah dan Rasul. Siapa nak sokong siapa ni? Bola. Bola ni siapa yang stamina lebih sikit, taktikal lebih sikit, menang lah. Menang Maghribi ni ustaz weh. Pasal apa? Mereka mayang tak tinggal. Nak sepak bola pun bismillah. Ni kalah, nak kata apa? Satu orang kata, Denny ustaz, menega dia laku pasal dia tak pernah tinggal mayang duha. Kena Allah rezeki. Duk 2-3 bulan pula bankrupt. Nak salah siapa? Cepat sangat kita nak kait Islam ni. Saya tak kata, sebab tu saya kata tak ada sentimen agama, tak ada. Pasal dia tunjuk Jepun tinggal bilik persalinan kemah elok, bersih. Kita nak kata apa? Cuba tengok bilik Maghribi. Sebab tu saya kata jangan kita ekstrim dalam agama ni. Agama tak ada negeri. Ini negeri Islam. Tak. TV tengok Allahu Akbar punya kotak. Islam tahu mana? So kita be careful. Dia berkata jubah pakaian Islam. Siapa yang pakai jubah, dia telah menzahirkan dia Islam. Dia pi negara Arab, tengok kelab malam yang duk bergenjak sakan dengan kebrek tu. Pakai apa? Pakai jubah. Kita Malaysia memanglah orang pi masjid pakai jubah. Di Arab pi kelab malam pun pakai jubah. Ni Halloween tahu Halloween. Tu pumpkin tu. Hari hantu tu. Hari tu Arab Saudi sambut hari hantu tu, hantu pakai jubah. Terkejut. Dia berkata ulama sambut Halloween. Ulama apa jubah ni? So Islam tak ada identiti. Islam amalan. Islam akidah. Baik. Sebab tu saya kata tak jadi Islam dengan pemain-pemain Maghribi bila mereka habis mereka ke sujud syukur. Ini Islam. No. Esok ada artis menang anugerah pelakon paling berahi. Dia pergi sujud syukur. Hang nak kata apa? Dan dulu orang terima artis kan menang anugerah apa dulu? Popular tak popular? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pemilik langit dan bumi. Di atas kejayaan anugerah yang Allah Ta'ala beri kepada saya dalam industri hiburan. Semoga Allah memberkati perjalanan karier saya sebagai anak seni pada tahun yang akan datang. Cahnam. David Teo dulu nak lancar filem Metro Wealth. Panggil ustaz-ustaz ni berbicara doa selamat. Yang ustaz-ustaz ni pun hang kelas lah majlis nak sapu salam kaut pun. David Teo Metro Wealth nak lancar pun hang pergi baca doa selamat. Sampai tak kelih majlis, tak tengok majlis.
Sebab tu saya kata Islam bukan kosmetik. Tolong ingat perkataan Islam bukan kosmetik. Tahu kosmetik, tacap sana tacap sini, Islam ialah amalan. Islam ialah inti. Sebab itu tak gaduh slogan. Amal tu yang penting. Slogan tu sakan, mai tak amalan out. No. Satu Nabi tengok, dia tak ada slogan sangat, amalan dia buat dalam praktikal dia. Yang tu lebih hebat. Baik, saya nak sebut tadi, tahu mana zakat tadi? Okey, zakat tadi, puasa pun boleh, haji boleh, zakat boleh, puasa boleh. Satu lagi mai tahu mana? Semayang ni lah satu-satunya amalan besarnya. Dia tidak boleh ditebus ganti oleh anak cucu kita. Tok saya tak buat haji, saya nak buat pergi kat tok saya, silakan. Hang buat dah haji? Buat dah. Saya dapat panggilan tahun ni, tok saya dulu tak buat, saya nak pergi buat haji kat tok saya, silakan. Tok saya dulu tak puasa, tok wan saya pun tak puasa, ada 3-4 hari tak ada ganti, saya nak ganti, silakan. Tok nek saya dulu tak bayar zakat, saya nak tolong bayar, silakan. Tapi yang ni tidak ada dalam salat. Dia tapak saya lu tak mayang Jumaat, saya ingat saya nak pergi mayang 2 kali ikut Jumaat. Satu untuk saya, satu untuk tebus hak pak saya. Tak ada. Sebab itu amalan sesetengah tempat yang ajar masyarakat semayang hadiah. Tahu semayang hadiah? Semayang untuk hadiah pada si mati. Pertama saya nak sebut, tidak ada dalam mana-mana kutub sitah hadis semayang hadiah. Saya ulang kali lagi, bagi dengar elok. Tak ada satu hadis Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, boh lagi apa lagi? Musannaf Ibnu Abi Shaybah, Musannaf Abdul Razzaq, Muwatta Malik, Musnad Ahmad. Tak ada hadis mayang hadiah. Tak ada. Dalam kutub sitah tak ada. Kutub tis'ah, 9 pun tak ada. Bahkan dalam kitab-kitab karya Al-Imamun Nawawi tak ada. Imam besar dalam mazhab Syafi'i tak sebut dalam semayang hadiah. Tak ada dalam Majmu', tak ada dalam Minhajut Talibin, tak ada dalam Raudatul Talibin. Tak ada ni semua kitab-kitab teras mazhab Syafi'i, tak ada. Adalah hujung-hujung 1-2 kitab puruk hujung-hujung ni sebut semayang hadiah ni. Karena dia tak ada sandaran dalam hadis. Maka tak ada amalan mayang hadiah ni di sisi ahli sunnah. Satu orang kalau dia tak mayang, dia jawablah di hadapan Tuhan. Dia tak boleh sak. Orang kita ni dia semua sak. Dia kata aku tak mayang su, buat tolong bayar amal aku, buat tolong mayang kat aku. Lepas tu dia tolak mai, dia tolak berapi, dia tolak mai, dia tolak berapi. Bila yang pernah nak untung kalau hangpa duk buat perangai tolak mai tolak pi ni? Ni saya bayar dekat tok guru ni. Tu tok guru, saya sedekah balik lah no. Kena dia sedekah balik, kawan tu angkat boh dalam muka kita. Hang kena bagi balik. Dah ada sedekah balik, saya ambil. Apa? Bawa satu perbuatan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdul Rahman bin Auf, Abu Bakar, Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang buat amalan ni. Tak ada. Kalau salat boleh dikontrak pada orang, boleh dibuat pada orang, maka tak ada nilai sembahyang ni. Maka hadirin mukminin, mudah-mudahan marilah kita semua yang ada dalam masjid ni, alhamdulillah, bukan sahaja Allah merezekikan taufik untuk kita mendirikan salat, tapi berjamaah. Di samping kita kena beralih, kita beralih kiri, kita beralih kanan. Saya minta tuan-tuan beralih belakang sikit. Kita tengok kiri kawan kita tengok kanan jiran kita, kita tengok sikit belakang anak kita duk tahu nah. Kita tengok belakang lagi sikit, cucu kita duk tahu nah.
Sungguhlah kita tak tanggung dosa mereka. Tapi Quran kata ku anfusakum wa ahlikum nara. Susah hati kita kalau anak kita tak boleh baca. Susah hati kita anak kita tak boleh kira jah 1 jah 2 tak boleh kira, jah 1 jah 2 tak boleh baca. Anak 18 tahun tak boleh mayang, dia tak susah hati. Mudah-mudahan ini juga teguran untuk saya dan teguran untuk tuan-tuan hadirin mukminin. Aqulu ma sami'tum. Saya sudahi dengan apa yang tuan-tuan dengar daripada kuliah pada malam ini. Astaghfirullah. Saya mohon ampun kepada Allah. Li wa lakum, untuk saya dan untuk tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.